Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Najihah binti Muhammad Asri, bernama metrik I1910376. Saya akan membentangkan perteminda dari bab 5 yang bertajuk Infrastruktur Teknologi Maklumat, dan saya telah memilih subtopik 5.1 dengan tajuk apa itu infrastruktur teknologi maklumat dan apakah tahap pemacu teknologi maklumat dalam evolusi infrastruktur. Sebelum itu, apa yang dimaksudkan dengan infrastruktur adalah kemudahan atau perkhidmatan asas yang disediakan oleh sesebuah pihak kepada masyarakat. Manakala evolusi pula bermaksud perkembangan atau pertumbuhan secara berangsur. Dan pemacu di dalam bab ini bermaksud peranti ataupun perisian. Apa itu infrastruktur teknologi maklumat? Ia terbahagi kepada 3 komponen yang utama, iaitu platform maklumat khusus, sebuah pelaburan dan peranti fizikal, aplikasi perisian dan perkhidmatan. Apa yang boleh diringkaskan dengan infrastruktur teknologi maklumat adalah sumber teknologi yang menyediakan platform untuk maklumat khusus dalam sesebuah aplikasi sistem syarikat. Infrastruktur teknologi maklumat juga merangkumi pelaburan dalam perkakasan, perisian dan perkhidmatan seperti perundingan, pendidikan dan latihan, yang mana pelaburan itu dikongsi di seluruh firma atau di seluruh unit perniagaan firma tersebut. Infrastruktur juga terdiri daripada sekumpulan peranti fizikal dan aplikasi perisian yang diperlukan untuk mengendalikan sesebuah perusahaan yang terdiri daripada keupayaan manusia dan juga teknikal. Seterusnya kita lihat pula kepada hubungan antara syarikat, infrastruktur dan kemampuan perniagaan. Perkhidmatan yang dapat diberikan oleh sesebuah firma kepada pelanggan, pembekal dan pekerjanya adalah fungsi langsung dalam infrastruktur. Sebaik-baiknya, infrastruktur ini akan menyokong strategi perniagaan dan sistem maklumat syarikat. Teknologi maklumat baru mempunyai kesan yang kuat terhadap strategi perniagaan dan teknologi maklumat serta perkhidmatan yang dapat diberikan kepada pelanggannya. Sebagai contoh, platform pengkomputeran digunakan untuk menyediakan perkhidmatan perkomputeran yang bersambung pekerja, pelanggan dan pembekal. Perkhidmatan telekomunikasi yang menyediakan sambungan data, suara dan video kepada pekerja, pelanggan dan juga pembekal. Perkhidmatan pengurusan data yang menyimpan dan menguruskan data korporat dan menyediakan keupayaan untuk menganalisis data serta lain-lain contoh. Seterusnya kita masuk pula kepada evolusi infrastruktur teknologi maklumat. Okey, terdapat 5 evolusi infrastruktur teknologi maklumat, iaitu yang pertama adalah kerangka utama dan era mini komputer, iaitu pada tahun 1959 sehinggalah sekarang. Pengenalan mesin transistor IBM 1401 dan 7090 pada tahun 1959 menandakan permulaan penggunaan komersial komputer secara meluas. Pada tahun 1965, komputer kerangka utama benar-benar muncul dengan pengenalannya siri IBM 360. 360 adalah komputer komersial pertama yang dapat memberikan perkongsian masa, multitasking dan memori dengan lebih banyak. Yang kedua adalah era komputer peribadi, iaitu pada tahun 1981 hinggalah sekarang. Penampilan PC IBM tahun 1981 biasanya dianggap sebagai permulaan era PC kerana mesin ini adalah yang pertama digunakan secara meluas oleh perniagaan di Amerika. Yang ketiga adalah era pelanggan atau pelayan pada tahun 1983 sehingga sekarang. Kerja pemprosesan komputer terbahagi kepada 2, iaitu pelanggan dan pelayan. Pelanggan adalah titik masuk pengguna, sedangkan pelayan biasanya memproses dan menyimpan data yang dikongsi, menyajikan halaman web dan menguruskan aktiviti rangkaian.
Yang keempat adalah era perusahaan pengkomputeran, iaitu pada tahun 1992 sehinggalah sekarang. Infrastruktur teknologi maklumat yang dihasilkan menghubungkan pelbagai perkakasan komputer ke seluruh perusahaan sehingga maklumat dapat mengalir secara bebas ke seluruh organisasi dengan organisasi lain. Ia dapat menghubungkan berbagai jenis perkakasan komputer termasuklah kerangka utama, pelayan, PC dan peranti mudah alih. Dan yang terakhir adalah era pengkomputeran awan dan mudah alih, iaitu pada tahun 2000 sehinggalah sekarang. Kekuatan jalur lebar internet yang semakin meningkat mendorong pelanggan atau pelayan melangkah dengan lebih jauh dengan mencipta model pengkomputeran awan. Cloud computing merujuk kepada model pengkomputeran yang memberikan akses kepada sumber perkomputeran melalui rangkaian internet. Dan yang terakhir, kita tengok kepada pemacu teknologi evolusi infrastruktur. Yang pertama adalah hukum Moore dan kuasa pemprosesan mikro. Pada tahun 1965, Gordon Moore, pengarah pendidikan Fairchild Semiconductor and Development Laboratories, menulis di majalah elektronik bahawa sejak pertama chip memproses diperkenalkan pada tahun 1959, bilangan komponen pada chip dengan kos pembuatan terkecil bagi setiap komponen meningkat 2 kali ganda setiap tahun. Penegasan ini yang menjadi wujudnya asas pada hukum Moore, yang mana ia dibahagikan kepada 3 variasi, iaitu kekuatan mikro memproses 2 kali ganda setiap 18 bulan, pengkomputeran kuasa 2 kali ganda setiap 18 bulan, dan harga pengkomputeran turun separuh setiap 18 bulan. Yang kedua adalah Undang-Undang Penyimpanan Digital Masa. Pemacu teknologi kedua adalah Undang-Undang Penyimpanan Digital Masa. Menurut Lyman and Varian, jumlah maklumat digital kira-kira 2 kali ganda setiap tahun. Yang ketiga adalah Undang-Undang dan Rangkaian Ekonomi Metcalfe. Undang-Undang Moore dan Undang-Undang Penyimpanan Digital Masa membantu kita memahami mengapa pengkomputeran sumber kini sangat mudah didapati. Tetapi mengapa orang mahukan lebih banyak kuasa pengkomputeran dan penyimpanan? Robert Metcalfe menjelaskan bahawa permintaan untuk teknologi maklumat telah didorong oleh nilai sosial dan perniagaan rangkaian digital dengan melipat gandakan bilangan pautan sebenar. Yang keempat, penurunan kos dan komunikasi dan internet. Pemacu teknologi keempat yang mengubah infrastruktur teknologi maklumat adalah penurunan pesat dalam kos komunikasi dan pertumbuhan eksponensial dalam ukuran internet. Untuk memanfaatkan nilai perniagaan yang berkaitan dengan internet, firma mestilah mengembangkan sambungan internet mereka, termasuk penyambungan tanpa wayar dan memperluas kekuatan rangkaian pelanggan atau pelayan mereka. Dan yang terakhir adalah piawaian dan kesan rangkaian. Piawaian teknologi adalah spesifikasi yang menentukan keserasian dan kemampuan untuk berkomunikasi dalam rangkaian. Setakat ini saja pembentangan dari saya. Sekian, terima kasih.